Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Salam sejahtera dan salam hormat diucapkan. Yang berbahagia Datuk Surveyor Haji Rozali bin Haji Mahmud, Datuk Bandar Majlis Bandar Raya Seberang Perai MBSP, yang dihormati Ketua VIP Encik David Marshall, Lelaki Pak Kinarden dan Encik Muhammad Suzuki bin Ahmad dan ahli majlis MBSP yang mengikuti secara live. Yang Berusaha Puan Engineer Haji Rusnani binti Haji Mahmud, Setiausaha Bandaraya MBSP, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai-Pegawai Kanan MBSP, rakan-rakan media, khususnya tuan-tuan dan puan para hadirin sekalian yang juga mengikuti secara live di Facebook MBSP. Terlebih dahulu, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kerana dengan limpah serta rahmatnya pada pagi ini kita dapat kesempatan untuk bersama-sama bagi kita mengadakan sesi Town Hall Dialog Budget MBSP tahun 2022 secara virtual di Facebook MBSP. Majlis ingin mengalu-alukan kehadiran yang bahagia Datuk Surveyor Haji Rozali bin Haji Mahmud, Datuk Bandar MBSP dalam sesi Town Hall Dialog Budget MBSP pada kali ini. Majlis juga turut mengalukan kehadiran Puan Setiausaha Bandaraya, ahli majlis dan ketua-ketua jabatan serta hadirin sekalian yang turut mengikuti secara live di Facebook MBSP. Hadirin yang dihormati sekalian, kita mulakan acara sesi Town Hall pada pagi ini dengan mempersilakan Yang Bahagia Datuk Surveyor Haji Rozali Haji Mahmud, Datuk Bandar MBSP untuk memberikan talimat iaitu aspirasi penduduk Seberang Perai untuk tahun 2022. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati ahli majlis yang ada di talian, Yang Berusaha Puan Engineer Haji Rusnani bin Haji Mahmud, Ketua-Ketua Jabatan MBSP juga pegawai kanan. Yang saya hormati juga rakan-rakan netizen, penduduk-penduduk Seberang Perai, bukan penduduk Seberang Perai, stakeholders yang sentiasa datang ke Seberang Perai dan memperolehi fasilitis-fasilitis yang ada di Seberang Perai dan seterusnya memberi pandangan-pandangan mereka. Begitu juga kepada rakan-rakan netizen, rakan-rakan media yang saya kasihi, yang sentiasa membawa wadah mesej MBSP menjadi sambungan ataupun lidah penyampai MBSP kepada rakyat. Terima kasih atas semua sumbangan yang anda telah berikan sebelum ini sehingga MBSP telah mencapai berbagai-bagai pengiktirafan, kecemerlangan dan paling penting dapat mengurus MBSP dengan baik bersama dengan rakyat dan penduduk Seberang Perai. Dan juga semasa tempoh kawalan pergerakan PKP 3.0, kita masih mengekalkan pencapaian SOP 99%. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan ini kerana tanpa penglibatan kepatuhan penduduk-penduduk tak mungkin kita dapat mencapai prestasi pematuhan SOP 99% sepanjang masa tempoh kawalan pergerakan sejak 18 Mac 2020. Tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, pada maklumat yang terkini kita lihat angka jangkitan virus atau kes baru COVID-19 dilaporkan semakin menurun. Sehari sebelum tu 99 dan semalam 97. Saya berdoa supaya kita dapat terus menurunkan jangkitan baru ini sehingga kita dapat kembali ke dalam keadaan asal, dapat menikmati kehidupan yang baik, sentiasa dapat melaksanakan tugas-tugas dengan aman dan sejahtera. Saya juga ingin mengingatkan kembali kepada semua rakyat, penduduk Seberang Perai, stakeholders, rakan-rakan netizen yang saya hormati sekalian, patuhilah SOP.
supaya kita dapat terus menyekat ataupun memotong rantaian jangkitan ini daripada terus merebak. Dan bagi yang mereka belum melakukan ataupun belum register vaksin, sila register. Kerana sasaran kerajaan negeri Pulau Pinang adalah 1.3 juta penduduk akan divaksin sebelum Oktober 2021. Walau bagaimanapun sehingga kini hanya 900,000 sahaja yang berdaftar. Ada soalan yang tanya kepada saya, kami dah daftar tapi tak dapat vaksin lagi. Dalam talian, akan sampai kepada giliran anda. Anda tidak perlu bimbang. Terima kasih atas soalan tersebut. Anda tak perlu bimbang. InsyaAllah akan dipanggil dalam masa yang terdekat supaya setiap orang daripada ataupun 1.3 juta penduduk Seberang Perai divaksinkan sebelum Oktober 2021. Terima kasih atas sumbangan tersebut dan juga atas penyertaan penduduk Seberang Perai yang bersungguh-sungguh mahukan Seberang Perai kembali. Saya ingin teruskan taklimat pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, dialog bajet MBSP ataupun dialog bajet bagi penyediaan bajet tahun 2022 diadakan untuk mendengar pandangan rakyat, pandangan stakeholders, sama ada duduk di Seberang Perai atau tidak duduk di Seberang Perai, bagaimana kita memperuntukkan wang yang dihasilkan daripada cukai dan juga daripada kutipan-kutipan yang lain untuk dibelanjakan pada tahun 2022. Tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, ini adalah cara pendekatan people-centric. Kerana kita mengubah cara pendekatan menyediakan bajet daripada disediakan mengikut tradisi, iaitu pegawai dan ahli-ahli majlis berbincang dan menentukan apa yang patut dilakukan dan menentukan jumlah keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan projek tersebut. Tetapi pendekatan people-centric adalah kita merangka dan kita mencadangkan dan kita mendengar pandangan. Hari ini saya nak minta pandangan semua pihak. Tak kiralah mereka ini daripada sektor swasta, daripada pengilang, ataupun daripada peniaga kecil, ataupun daripada penduduk-penduduk kampung, OKU, lelaki, wanita, dan juga siapa sahaja boleh memberi pandangan tanpa ada sekatan. Kebaikan kita melaksanakan dialog bajet secara virtual, dia tidak ada had bilangan. Kalau kita membuat secara in person atau hadir ke dewan-dewan tertentu, kita akan ada bilangan yang tertentu dihadkan. Oleh itu, ini kebaikan walaupun dalam suasana pandemik COVID-19, dalam suasana lockdown, kita masih bertemu secara live di dalam Facebook. Tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, sebelum kita pergi jauh, saya ingin untuk menjelaskan bahawa visi atau vision atau wawasan Seberang Perai adalah untuk menjadikan Seberang Perai yang resilient, inklusif, hijau, kompetitif dan bandar pintar dipacu oleh teknologi. Visi atau wawasan ini telah dibincang sebelum ini dalam penyediaan rancangan strategi Seberang Perai 2018-2022. Pandangan-pandangan ini dikemukakan oleh penduduk. Sebaik-baik sahaja selepas kita dilanda taufan Damri pada tahun 2017, penduduk Seberang Perai menekankan MBSP atau Seberang Perai mesti resilient. Resilient di sini bermaksud kita boleh bounce back dengan cepat. Oleh itu, resilient bukan sahaja dari segi
bencana tetapi juga resilient dari semua aspek. Sekarang ni kita sedang menghadapi pandemik COVID-19. Oleh itu, kita lihat berbagai-bagai pendekatan, berbagai-bagai kaedah untuk bertemu dengan rakyat supaya kita kekal resilient. Kita tidak collapse. Kita masih berada di sini, alhamdulillah, walaupun selepas 1 tahun lebih, hampir 2 tahun kita berdepan dengan pandemik ini. Inklusif, tuan-tuan lihat hari ini kita mendengar pandangan semua pihak. Semua diberi peluang, tidak ada sekatan untuk menyampaikan di dalam Facebook MBSP. Sila type. Oleh itu kita mengambil kira pandangan semua pihak. Dan pada pagi ini, kalau tuan-tuan boleh lihat di skrin, kita ada jurubahasa isyarat daripada Persatuan Orang-Orang Pekak Pulau Pinang. Saya ucapkan terima kasih kerana sejak daripada tahun 2017 sehingga kini, mereka bersama dengan kita menyampaikan mesej sama ada di dalam mesyuarat ataupun di dalam taklimat, bajet, perjumpaan seperti ini supaya OKU dapat memahami apa yang diperkatakan oleh Datuk Bandar atau oleh majlis, oleh ahli majlis dan juga pimpinan majlis. Terima kasih kepada jurubahasa isyarat yang ada pada ketika ini. Hijau kompetitif dan bandar pintar dipacu oleh teknologi. Saya tak perlu menerangkan apa itu hijau kompetitif kerana kompetitif adalah berkaitan dengan ekonomi. Kita mesti kompetitif dari segi pelaburan, juga kompetitif dari segi mata di pandangan mata dunia. Teknologi menjadi vehicle atau menjadi alat untuk kita capai keempat trust tadi, resilient, inklusif, hijau, kompetitif menjadi trust utama dan teknologi menjadi alat untuk mencapai hasrat tersebut. Ini adalah wawasan. Kita mesti faham ini dulu. Wawasan untuk menjadi seberang perai seperti yang dinyatakan tadi. Tuan-tuan lebih detail lagi, kita telah menetapkan sasaran. Untuk mencapai wawasan tersebut, ada sasaran dia. Sasaran pertama, corporate target adalah menjadi bandar rendah karbon pada tahun 2022. Menjadi bandar neutral karbon pada tahun 2030. Menjadi bandar sifar karbon pada tahun 2050. Rendah karbon pada tahun 2022. Neutral karbon bermakna zero carbon emission. Zero net emission. Bukan bermakna tak ada karbon yang dikeluarkan, tetapi karbon yang dikeluarkan diabsorb atau disequest atau di sequestration oleh agen-agen seperti pokok dan sebagainya. Akhir sekali karbon keluar minus karbon absorb menjadi zero carbon emission. Dan pada tahun 2050 kita harap tak ada karbon dihasilkan. Tidak mustahil, kita tak perlu fikir panjang kerana 2050 masih jauh. Tentu ada teknologi-teknologi pada ketika itu yang digunakan akan mengurangkan karbon, seterusnya tidak ada karbon. Walaupun ada yang mengatakan mustahil, tapi tidak perlu debate kerana panjang lagi masa itu. Sekarang kalau kita lihat minyak diesel yang digunakan oleh kenderaan, sudah ada Euro 6, sudah ada Euro 5. Kalau banding dengan dulu, diesel paling banyak menghasilkan karbon, Euro 5, Euro 6 telah mengurangkan penghasilan karbon. MBSP juga telah committed untuk bersama-sama bandar-bandar besar di dunia supaya dapat mengekang pemanasan global 1.5 darjah Celsius. Komitmen ini ataupun pengakuan ini telah saya tanda tangani di Bonn, Germany pada tahun 2018. Kerana kita tidak boleh mengasingkan diri, pemanasan global adalah satu bencana alam. Adalah satu menyebabkan berlakunya bencana alam. Oleh itu, untuk mencapai vision, wawasan, sasaran, kita kena ada KPI. KPI atau Key Performance Indicator adalah merupakan kayu ukur sama ada kita berjaya atau tidak. Kalau kita tidak ada KPI, kita tak tahu kita berjaya atau tidak. Kerana low carbon, carbon neutral, resilient, satu topik yang sangat luas. Kita mesti ada arah tuju yang jelas dan pengukuran yang jelas. Kalau pada tahun 2022, MBSP telah dapat mencapai kadar kita semula 70%. Itu KPI kita. Untuk mengurangkan karbon,
MBSP mensasarkan pada tahun 2022 untuk mencapai kadar kita semula 70%. Pada tahun 2021, MBSP telah mencapai 55.19%, yang tertinggi di Malaysia. Tahniah kepada penduduk Seberang Perai. Kerana kita semula tidak boleh dibuat di MBSP. Kita semula dibuat oleh penduduk. Penduduk yang membuat kita semula. Dan kita telah mencapai kadar yang tertinggi di Malaysia pada ketika ini, iaitu 55.19%. Kita ada lagi setahun. Saya amat berharap dalam dialog pada hari ini, penduduk boleh mencadangkan bagaimana kita dapat meningkatkan kadar kita semula kepada 70% pada tahun hadapan. Sekarang 55.19%. Lebih kurang 14% lagi untuk dicapai tahun depan. Tahun ini dan tahun hadapan. Yang 55 tadi adalah pada hujung tahun 2020. Ada lagi 2 tahun, tahun ini dan tahun hadapan, dengan harapan dapat mencapai lagi 70%. Saya mohon pandangan anda supaya bagaimana penglibatan yang lebih efektif agar kita dapat mencapai kadar ini, dengan itu mengurangkan sampah dibawa ke tempat pelumpusan dan akhirnya mengurangkan penghasilan gas gas rumah hijau, iaitu seperti metan, karbon dioksida dan lain-lain lagi. Dengan itu kita sendiri telah bergerak ke arah low carbon. Dan sasaran yang kedua atau KPI yang kedua adalah mengurangkan penghasilan sampah sebanyak 50% daripada 1.6 kilo per person per day kepada 0.8 kilo per person per day, seorang sehari. Kalau kita dapat kurangkan sampah, akan mengurangkan juga penghasilan karbon. Oleh itu, kalau penglibatan yang menyeluruh daripada penduduk Seberang Perai, ia akan menjimatkan daripada hasil kajian MBSP secara rambang, kita menjimatkan sampah, kita menjimatkan penghasilan, mengita semula barangan yang kita gunakan, akan memberi pendapatan secara tak langsung, menjimatkan 200 hingga 300 ringgit satu bulan bagi satu family. Ini satu figure yang banyak. Bukan, walaupun 200, 300, tapi satu figure yang banyak. Boleh dijimatkan. Oleh itu, saya menyeru juga pada hari ini, kalau dapat dibincangkan, bagaimana kita dapat mengurangkan penghasilan karbon daripada 8 tan kepada 4 tan karbon dioksida. Penggunaan tenaga boleh diperbarui 15%. Renewable energy. MBSP sedang giat untuk mencapai sasaran ini, supaya setiap tiang elektrik, setiap lampu jalan akan menggunakan akan menggunakan tenaga. MBSP telah menetapkan supaya pejabat-pejabat di MBSP menggunakan tenaga solar. Begitu juga menggalakkan sektor-sektor swasta supaya menggunakan tenaga solar bagi mana-mana pembangunan yang mereka bentuk pembangunan mereka 15% menggunakan tenaga solar. Saya berjanji akan bagi fast track kepada permohonan ini. Mereka akan dapat fast track kerana mereka menjaga alam sekitar. Oleh itu saya minta pemaju-pemaju, penduduk-penduduk juga boleh bekerjasama dengan memasang tenaga solar di bangunan mereka. Lampu jalan 100% LED, kerana kita tahu lampu jalan LED dapat menjimatkan 50% daripada penggunaan tenaga, secara tak langsung juga akan menjimatkan bil elektrik kita. Mewujudkan Central Business District, ini akan mengambil masa sampai 2030. Tujuannya supaya mengurangkan pergerakan. Idea penubuhan Central Business District atau pusat perniagaan di satu-satu kawasan adalah supaya mereka bekerja di situ, duduk di situ. Mereka bekerja di Kepala Batas, duduk di Kepala Batas. Mereka bekerja di Bukit Mentajam, Batu Kawan, duduk di Batu Kawan dan Batus dan juga Bukit Mentajam. Dengan konsep ini, mengurangkan pergerakan kenderaan dan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Oleh itu, mengurangkan karbon seterusnya. Sekarang ini apa yang berlaku? Bekerja di Pulau Pinang, duduk di Bertam. Bekerja di Bertam, duduk di Batu Kawan ataupun duduk di Perda. Dia criss cross.
Yang duduk Bandar Pedah pergi kerja di Bertam. Yang duduk Bertam pergi kerja kat Bandar Pedah. Dia criss cross, menyebabkan kesesakan yang unnecessarily. Oleh itu, kalau kita berjaya dengan melaksanakan konsep ini, pasti kita akan berjaya insya-Allah jika ada sambutan, jika ada sokongan daripada rakyat dan juga pemaju-pemaju sektor swasta, kita akan dapat mewujudkan 7 Central Business District dalam masa sehingga tahun 2030. Di mana dalam Central Business District ini kita akan tingkatkan density dan juga akan menjadi tempat penginapan dan juga tempat bekerja. Tujuannya, kalaupun ada yang memerlukan bekerja di tempat lain atas sebab-sebab tertentu, mereka mungkin di masa hadapan ataupun akan dirancangkan supaya ada LRT, BRT dan sebagainya. Dan dengan ada CBD juga akan akan meningkatkan kapasiti ridership ataupun meningkatkan bilangan ridership untuk pembangunan berkenaan. Dan Seberang circular economic sedang dirancang supaya ini menjadi satu tajuk pembangunan ekonomi baru. Sebelum kita terus, saya juga seperti biasa saya katakan tadi, peringkat mendapat pandangan dimulai dengan soal selidik. Soal selidik telah bermula pada 2 bulan yang lalu dan telah ditutup dalam masa 2 bulan. Hasil daripada soal selidik kita lihat di paparan, melihat bahawa 4,574 responden sudah tentu 6,958 responden melebihi pada bajet tahun lalu. Penyediaan bajet tahun 2021 kita hanya dapat 4,574 responden. Kedua-dua tarikh ini adalah semasa PKP. Alhamdulillah kita telah dapat meningkatkan penyertaan tersebut dan kita berharap tahun-tahun hadapan lebih ramai akan menjawab soal selidik penyediaan bajet MBSP. Dari segi gender, 76% lelaki dan 23% wanita. Kalau kita boleh bersemuka, kita boleh atur berjumpa lebih banyak wanita jika kurang penyertaan wanita. Tetapi oleh kerana kita membuat secara virtual, kita tak dapat nak menyamakan angka ini seperti tahun-tahun yang 2018, 2019 di mana kita telah bersemuka. Sekiranya lelaki melebihi wanita, kita akan cari banyak wanita kerana kita adakan secara bersemuka. Bilangan responden pada tahun, kalau kita lihat, ini satu responden yang baik, 21 hingga 59 tahun merupakan responden yang tertinggi, iaitu 97.1%. Ini satu angka yang baik. Walaupun kita buat secara online, mereka yang menikmati fasilitis yang secara aktif menjawab soal jawab kita. Manakala golongan yang lebih muda, mungkin pelajar sekolah dan juga yang lebih dewasa, iaitu warga-warga emas yang melebihi 60 tahun, kurang membuat penyertaan. Tetapi sekurang-kurangnya aktif group ini telah pun memberi pandangan mereka. Dan kita juga telah mendapat pandangan daripada OKU 0.8%. Daripada kajian ini menunjukkan bahawa perkhidmatan yang disediakan oleh MBSP 97.7% mencapai tahap memuaskan dan sangat memuaskan. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada penduduk kerana memberi assessment yang memberangsangkan, tetapi saya tidak mahu lupa golongan ini. Walaupun 2.3% tidak memuaskan, bukan bererti kita boleh forget atau kita boleh lupakan. Ini sasaran yang saya nak dengar. Kenapa mereka tak puas hati? Walaupun 2.3%. Saya percaya ahli-ahli majlis bersama dalam talian dan ada di dewan ini juga ingin mendengar kenapa
2.3% tak puas hati. Walaupun 97% memuaskan dan sangat memuaskan, saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan anda, sokongan motivasi yang kuat, tetapi jangan risau. 2.3%, we are here to listen to your grievances. Daripada kajian, ada 6 keutamaan telah ditentukan. Dalam kehidupan kita ada banyak keutamaan, tapi kita tak boleh buat semua. Lalu kita kena letakkan priorities. Kita perlu banyak, lalu kita kena letakkan priorities. Keutamaan pertama adalah ketahanan perubahan iklim atau climate change resilience. Saya percaya sebelum pada tahun 2017 penduduk Seberang Perai tak cakap sangat pasal climate change. Tetapi apabila berlaku Damri, taufan yang tak berhenti-henti dan angin yang kuat, penduduk merasakan MBSP mesti meletakkan keutamaan kepada climate change resilient ataupun ketahanan perubahan iklim. Yang kedua adalah penekanan kepada circular ekonomi dan kebersihan dan kehijauan. Circular ekonomi merupakan satu fokus ekonomi baru semasa pandemik dan post pandemik ataupun pasca pandemik. Pengangkutan koridor hijau, tajuk-tajuk yang popular, ruang hijau dan penyelenggaraan, penggunaan tenaga yang mampan dan memastikan kemampuan pemilikan perumahan. Ini adalah 6 fokus yang diberi semasa soal jawab. Oleh itu, saya nakkan pandangan. Anda telah mengisi, memberikan keutamaan ini, tetapi pada pagi ini saya nakkan pandangan. Bagaimana kita nak melaksanakan supaya keutamaan-keutamaan atau priorities ini dapat dinyatakan, dapat direalisasikan ataupun dapat dimaterialiskan pada tahun 2022. Sekurang-kurangnya kita mulai, kemudian kita akan bawa pada tahun-tahun yang berikut sehingga pada tahun 2030. Untuk peringkat permulaan bagi memulakan perbincangan, MBSP telah melihat isu ini secara mendalam. Pendekatan MBSP sebelum ini kita membangunkan infra. Kita membuat longkang. Sudah tentu kita mematuhi MASMA yang ditentukan oleh Kerajaan Persekutuan. Kita membina longkang, kita membuat monsoon drain, kita membuat kolam tadahan. Tetapi Seberang Perai berada di bawah ataupun rendah sikit pada paras laut. Apabila air pasang, berlaku hujan lebat, longkang semua penuh, tak dapat keluar ke laut. Dan pintu floodgate semua ditutup. Air lagi tak boleh keluar. Sebab mengelakkan air laut masuk. Di tempat-tempat tertentu kita letakkan pam. Supaya dapat pam tu mengeluarkan air, mengurangkan banjir. Tetapi banjir tetap berlaku. Banjir tetap berlaku. Saya telah mengarahkan Jabatan Kejuruteraan fikir secara proaktif, bukan reaktif. Memang mereka sentiasa proaktif. Tapi saya memerahkan pemikiran mereka fikir dan fikir lagi untuk dapat kita mengatasi isu ini. Di Seberang Perai, kita nak bandar yang smart city. Tetapi smart city mesti menyelesaikan masalah rakyat. Kita tidak mahu kita ada kecanggihan teknologi, rakyat tak selesai. Masalah rakyat yang ada sekarang adalah banjir, kesesakan lalu lintas, masalah keselamatan sekarang ni pandemik, dan juga masalah untuk mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan yang cepat dan berkesan. Itu antara masalah-masalah utama yang kita sentiasa dengar, sentiasa lihat dalam Facebook, saya sentiasa mengamatinya. Termasuklah kepada masalah-masalah dibangkitkan oleh peniaga kecil. Oleh itu, saya minta Jabatan Kejuruteraan proaktif. Ini adalah cadangan yang dipaparkan. Cadangan anda, kita akan masukkan dalam projek tahun 2022, iaitu mengadakan takungan di bawah tanah. Supaya air yang, kalau dilihat dalam, kalau saya besarkan bahagian ini, kita lihat ini sungai, dan air sungai sama dengan air laut, tentu dia tak boleh keluar. Kalau air ditakungkan di bawah,
naturally by gravity air itu akan turun ke bawah dan dikeluarkan semula pada masa-masa yang lain untuk digunakan sebagai tanaman dan lain-lain lagi ataupun untuk kegunaan air mentah dan sebagainya. Satu idea yang baik perlu dieksplor, dan saya nak minta pandangan juga kepada penduduk bagaimana kita nak melaksanakan kaedah-kaedah ini yang lebih diterima oleh masyarakat. Projek ini akan mengambil kos yang tinggi. Kita tak mungkin dapat melaksanakan di semua tempat pada satu masa. Kita akan pilotkan dulu. Dan jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita pilot, kita akan, kalau berjaya kita akan minta pemaju buat, kita akan minta kita akan dapatkan peruntukan untuk melaksanakan di semua kawasan dalam masa yang terdekat. Dan dalam beberapa projek besar seperti di Kepala Batas, kita telah minta supaya kawasan lapang mereka direka bentuk untuk menjadi tadahan. Isu banjir adalah kerana catchment area itu dirampas oleh manusia. Dahulu tak ada banjir kerana ada banyak kawasan tadahan. Kawasan hutan, kawasan laut, kawasan sungai dan lain-lain lagi. Sekarang ni kawasan-kawasan hutan itu ditebang, dijadikan pembangunan. Kawasan-kawasan tanaman kelapa sawit, getah dan sebagainya dijadikan pembangunan. Kita perlu wujudkan balik kawasan tadahan tersebut secara menepati konsep asal dia. Dalam pembangunan di Kepala Batas seperti yang ditunjukkan di gambar ini, kita telah syaratkan dan impression atau artist impression adalah akan jadi macam ni. Akan disimpan, air tidak dilepas ke sungai dan akhirnya akan dikeluarkan sedikit-sedikit apabila keadaan sungai telah mula surut dan tidak menyebabkan banjir. Ini adalah konsep-konsep pembangunan yang kita akan perkenalkan pada tahun depan dan tahun-tahun seterusnya supaya dapat membantu mengatasi masalah banjir. Pendekatan konvensional membina longkang, membina monsoon drain akan diteruskan juga. Bukan akan dihentikan, akan diteruskan. Tetapi akan ditambah dengan features baru. Tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, di samping itu, dalam fokus yang pertama, kita telah ada banyak projek inisiatif digital berimpak tinggi. Iaitu saya katakan tadi, kita menggunakan digital approach as a vehicle. Digital sebagai jentera untuk mendapatkan ketahanan perubahan iklim. Saya tak baca satu-satu, akan dipaparkan, tuan-tuan boleh ulang banyak kali. Ada 15 digital project yang telah dijalankan dalam bentuk flood mitigation dan dalam bentuk pentadbiran, dalam bentuk pengurusan keuangan, dalam bentuk penyampaian perkhidmatan. Manakala ada 9 lagi yang akan dilaksanakan pada tahun depan dan tahun-tahun yang akan datang. Contohnya macam perkara 5, Infloss. Ini adalah satu projek digital yang akan memberi warning, peringatan atau notification lebih awal sebelum berlakunya banjir. Tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian, keutamaan yang kedua, circular economy, kebersihan dan kehijauan. MBSP akan terus memberi fokus pada tahun 2022 iaitu memberi penumpuan kepada digital dan circular economy sebagai fokus pembangunan ekonomi di seberang perai pasca COVID-19. Post COVID-19, walaupun COVID-19 masih dalam peringkat tinggi sekarang, tapi kita tak boleh tunggu habis COVID baru nak rancang. Kita merancang sekarang, apabila habis COVID kita terus laksanakan. Kita tak boleh tunggu. Kalau kita tunggu, habis COVID kita rancang, datang yang satu lagi, wallahu alam, kita minta jauh bala ini. Tapi lebih baik rancang daripada sekarang, sebab itu kita panggil pasca pandemik COVID-19. Dalam circular economy, pembangunan circular economy bermaksud berbeza dengan linear model. Linear model, barangan itu dihasilkan oleh kilang daripada bahan mentah, digunakan oleh penduduk atau pengguna dan dibuang ke dalam tong sampah, dibawa ke Pulau Burung.
Dengan itu sampah menjadi banyak, kos pengurusan sampah menjadi tinggi dan berbagai-bagai masalah alam sekitar akan berlaku. Dalam circular model, bahan mentah yang dihasilkan diguna semula. Kita semula atau diguna semula sehingga ianya menjadi pergantungan kepada pelupusan sampah menjadi kurang. Kita tak hantar ke tempat pelupusan sampah. Bagaimana kita nak laksanakan? Pada tahun 2022, pada tahun 2022 sasaran adalah untuk 70% recycling rate saya dah katakan tadi, iaitu EPR policy formulated. Kita akan formulate polisi atau mengadakan polisi supaya EPR ini bahasa mudah dia buyback atau diguna semula. Pengilang diminta untuk menghasilkan barangan atau reka bentuk barangan yang boleh diguna semula. Polisi-polisi ini akan diwujudkan. Tetapi pengilang jangan bimbang. Telah terbukti EPR polisi di negara-negara membangun telah mendatangkan penghasilan yang banyak. Jangan bimbang apabila kita buat polisi, bimbang takut kos dia tinggi. Telah terbukti di seluruh dunia. EPR polisi apabila diperkenalkan, barangan lebih murah, kos menghasilkannya juga lebih murah. Ia merupakan environmental policy. Kita akan perkenalkan pada tahun hadapan, iaitu tahun 2022. Dan dalam sini boleh nampak kecil sangat, iaitu e-waste collection center akan diwujudkan, 5 kempen untuk mengurangkan single use plastik. Single use plastik adalah straw dan bungkusan makanan dan sebagainya. Akhir sekali pada tahun 2030, recycling rate akan meningkat kepada 80%. Recycling rate akan meningkat kepada 80% dan kalau saya boleh besarkan, okey, gadget baru. Recycling rate boleh nampak, recycling rate meningkat kepada 80%, food waste diversion 90% akan dialih. Food waste ni adalah sisa makanan yang kita hasilkan. 90% akan tidak dibawa ke tempat pelupusan. Renewable energy sampai ke tahap 30% dan elimination of single use plastic, waste to energy, waste to compost, zero waste dan sebagainya. Dengan harapan pada tahun 2030 Seberang Perai lebih resilient, lebih bersih dan lebih menjadi zero waste city. Akhir sekali pada tahun 2030 saya berharap bahawa pada ketika itu penduduk boleh menaruh harapan kepada MBSP akan menjadikan bandar Seberang Perai smart sustainable city yang merupakan outcome kepada semua usaha-usaha yang dibuat ini. Dan inilah jawapan kepada aspirasi bandar masa hadapan. Apabila MBSP menukar tagline aspirasi bandar masa hadapan pada tahun 2017, penduduk bertanya kepada saya, aspirasi untuk menjadi apa? Jawapannya untuk menjadi smart sustainable city pada tahun 2030. Fokus utama dalam pembangunan circular economy adalah waste to protein, waste to compost dan waste to energy. Waste to protein saya bagi sedikit gambaran. Sisa makanan ini jika dikomposkan akan menghasilkan protein melalui proses pengazaman yang digunakan black soldier flies dan buangan daripada black soldier flies itu menjadi protein makanan ayam, ikan dan sebagainya. Waste to compost, sisa makanan dibuat kompos. Waste to energy, sisa makanan ditukar kepada tenaga elektrik. Di paparan ini kita dapat lihat iaitu pada masa sekarang MBSP telah berjaya mengurangkan daripada 1,600 tan kepada 700 tan sisa pepejal domestik berbanding dengan daripada 1,600 tan pada tahun yang perangkaan ini dibuat.
ataupun sasaran ini dibuat. Lihat daripada sini juga saya ingin memberi gambaran maksud waste to energy juga bermaksud kayu-kayu boleh dibuat wood chip, boleh dibuat baja, kalau buat kompos boleh jadikan makanan haiwan, baja dan sebagainya. Kita perlu penlibatan penduduk, iaitu MBSP memperkenalkan 7 Ps, Margaret Thatcher memperkenalkan 3 Ps. Kalau tuan-tuan ingat, Perdana Menteri United Kingdom yang pertama bercakap pasal Peace adalah Margaret Thatcher. Dia memperkenalkan 3 Ps. MBSP memperkenalkan 7 Ps. Bukan sengaja nak memperbanyakkan Ps, tetapi kita nak recognize pelibatan penduduk, pelibatan orang awam, pelibatan penduduk, pelibatan sektor swasta, sektor kerajaan, sektor swasta, sektor penyelidik, sektor NGOs, sektor penyelidik dan seterusnya, menjaga planet ini dengan baik. Ini adalah program-program yang kita buat untuk circular economy. Vanilla Farm yang pertama di Malaysia diwujudkan di seberang Perai yang menggunakan teknologi IoT dan juga Internet of Things dan juga AI ataupun Artificial Intelligence. Dan MBSP juga telah menandatangani perjanjian MOU bersama dengan UPSI mewujudkan pusat penyelidikan hijau di Padang Cempedak untuk melatih komuniti bagi menghasilkan tanaman-tanaman di dalam backyard ataupun di belakang rumah ataupun di koridor yard ataupun di koridor di pasu dan juga dalam skop yang lebih luas. 1.5 ekar kawasan tanah telah disediakan. Penduduk boleh memberi pandangan bagaimana mereka mau melibatkan diri dalam program ini, tapi secara tak langsung, secara peringkat awal saya bagi tahu boleh daftar dengan MBSP, kita akan bagi latihan. CJ dikeluarkan oleh UPSI, tak payah pergi ke Tanjung Malim. Program membersih kawasan bersama sekolah, kemudian program dengan sektor swasta, Flex, Micron dan sebagainya. Banyak lagi kilang-kilang yang terlibat dengan kita. Dan kalau lihat di sebelah kanan adalah invention ataupun penemuan penghasilan baru. Apabila MBSP menghadapi masalah face mask dibuang 10,000 face mask dibuang setiap hari, kita kena bersihkan, terutama di kawasan tempat letak kereta. Saya telah memanggil rakan saya yang selalu memberi pandangan, iaitu daripada MPNOR, untuk mereka bentuk satu alat baru yang boleh sterilize pelitup muka. Dan beliau telah dalam masa yang singkat telah dapat menghasilkan satu mesin yang pertama di Malaysia dan mungkin pertama di dunia. Tapi sudah tentu pertama di Malaysia. Dan mesin ini boleh sterilize fabric face mask. Mesin membasuh face mask sudah ada, tapi nak sterilize face mask belum ada. Ini yang pertama. Jangan confuse satu basuh, satu sterilize. Oleh itu apabila pekerja-pekerja kilang, pekerja-pekerja sektor kerajaan, mereka ada 8 jam di pejabat, 4 jam dah tak selesa, datang sterilize, mereka akan dapat face mask yang lebih selesa. Di MBSP kita sediakan di kaunter berpusat. Saya mengharap sektor-sektor swasta boleh invest dalam mesin ini yang memberi harga yang sangat murah. Dalam saya kena kontak mereka sendiri berapa harganya, tetapi mestilah affordable. Kita telah mendekatkan, melatih komuniti, iaitu Kampung Pematang Nebo dan Taman Bagan Lalang. Kampung Pematang Nebo mewakili kampung, Taman Bagan Lalang mewakili taman, dan mereka telah berjaya menjadi lokasi upcycle yang pertama di Malaysia. Kampung Pematang Nebo dan Taman Bagan Lalang adalah lokasi upcycle yang pertama di Malaysia dan mereka mengamalkan zero waste. Of course kita bagi awards pada mereka yang berjaya sebagai motivasi. Keutamaan yang ketiga, iaitu pengangkutan koridor hijau yang diminta oleh penduduk. Dalam DRT, Draft Rancangan Tempatan Seberang Perai 2030, sekarang dalam pameran, tuan-tuan boleh memberi pandangan, boleh log in kepada web untuk memberi komen.
kerana kita tak boleh adakan pameran secara terbuka, dinyatakan bahawa MBSP akan memperkenalkan 20-minute neighborhood. Maksud 20-minute neighborhood ini ialah segala kemudahan seharian, klinik, farmasi, kedai makanan, kedai runcit, hospital, sekolah dan LRT untuk intercity travelling ada dalam lengkungan 800 meter ataupun 20 minit perjalanan, 3 km, 20 minit berbasikal. Ini konsep 20 minute neighborhood. Akan meningkatkan taraf hidup penduduk, dan kita telah cuba di Bandar Perda, kita telah bangunkan di Bandar Perda, agak banyak telah dilakukan. Kalau dilihat, apabila di sini ada 1 kilometer laluan berbasikal, boleh menyambungkan antara Politeknik, UiTM dan tempat kediaman ke masjid yang menjadi nerve di aktiviti, dan bandar ibu pejabat MBSP yang menjadi juga nerve of activity atau pusat aktiviti, dan disambungkan kepada stesen kereta api Bukit Mentajam, Maidin dan seluruh kawasan kediaman. Ini lebih jelas, iaitu kita akan adakan 20 minute city di lokasi yang lain seperti Bertam, Penang Central, Bukit Mentajam. Pasar awal Bukit Mentajam akan jadi nerve of activity, Batu Kawan, dan juga di tempat-tempat baru yang akan dicadangkan. Ini projek ini telah pun dilaksanakan di Bandar Perda, dan 50,000 penduduk telah mendapat manfaat daripada projek ini. Dan kita akan laksanakan tambah baik, tingkatkan di tempat-tempat yang lain di seberang perai. Keutamaan yang keempat, ruangan hijau. Projek pembinaan Robina Eco Park telah mendapat peruntukan daripada Kerajaan Negeri. Tahun 2021 kita telah mendapat peruntukan, kita telah menyediakan peruntukan sendiri sebanyak 1.3 juta membangunkan, menambah baik tempat-tempat rekreasi Robina Eco Park. Dan susulan pada itu Kerajaan Negeri telah meluluskan 2 juta. Kita akan menyediakan tempat perniagaan kecil, penjaja, food truck, tempat letak kenderaan dan tempat-tempat riadah supaya menjadi tarikan pelancongan, juga menjadi tarikan untuk menjalankan perniagaan-perniagaan kecil di samping rekreasi. Selain itu, dalam perancangan di Tanah Lapang, Taman Perdana, Taman Belimbing, Taman Victoria dan lain-lain lagi saya tak dapat senaraikan dengan banyak. Keutamaan yang keempat juga, kalau tuan-tuan biasa dengan Ampan Jajar atau Taman Bandar di berdekatan dengan Matang Pauh, sebelah transfer station, tak ada orang yang nak datang. Kita buat town park, tak ada orang datang kerana dekat dengan transfer station. Pada tahun 2022 kita akan tukar jadi Extreme Riverside Park yang mengandungi rifle range, archery range, rock climbing dan canoeing dan lain-lain lagi. Ini juga saya mohon pandangan bagaimana kita boleh mengimarahkan, memajukan taman ini dengan memperkenalkan Extreme Riverside Park. Keutamaan kelima, ada lagi 2 keutamaan, saya akan habis pukul 11, saya akan buka soalan. Keutamaan kelima, penggunaan tenaga yang mampan. Tenaga Nasional ataupun TMB memperkenalkan SARE, Supply Agreement Renewable Energy, iaitu satu kaedah untuk menggalakkan penduduk menukar sumber elektrik daripada grid yang disupply oleh TMB kepada solar tanpa belanja. Tuan-tuan boleh menghubungi TMB. MBSP telah mengambil faedah ini. Kita telah meletakkan solar di Kompleks Sokan Bertam, Kompleks Sokan Jalan Bertik dan Pejabat Cawangan MBSP Jalan Bertik. Tak perlu belanja, malahan diberi tarif yang lebih rendah. Kalau sebelum ini tarif katakan
50 sen dikurangkan kepada 48 sen ataupun 47 sen. Lebih murah daripada apa yang kita bayar sebelum ini, tapi kita bayar kepada TNB. Kerana ini program TNB. Oleh itu, program SARI ini, saya menggalakkan kilang-kilang kerana anda mempunyai bumbung yang lebar, very wide space of roof, you should take these opportunities. Factories or investors, they don't have to spend. MBSP can be a facilitator. You can come to us or you can go straight to the TNB to request for further information. If you come to us, we arrange for a meeting. We are not going to take any profit. We are going to do facilitation so that at the end of the day, all factory roof covered by solar. Insentif fast track yang saya katakan tadi, kalau boleh mereka bentuk design menggunakan 15% energi, saya akan bagi fast track. Begitu juga bangunan yang punya 5,000 meter persegi luang rantai, kita akan make it compulsory. Bagi bangunan-bangunan di Batu Kawan, pemaju disyaratkan untuk mereka bentuk bangunan at least ada GBI certified, Green Building Index certified. Barulah kita akan lulus. Sekarang ini kita telah mencapai di bawah tajuk penggunaan tenaga mampan 2,171 lampu LED MBSP, 24,000 tiang besi bergalvanize MBSP, 14,000 dalam perancangan supaya dan 93 projek baru. Untuk makluman rakan-rakan di talian, MBSP telah menetapkan syarat setiap pembangunan baru, pembangunan perumahan atau pembangunan apa-apa saja pembangunan, lampu jalan mesti LED. Kebaikan lampu LED dapat menjimatkan 50% tenaga dan seterusnya akan mengurangkan pembayaran bil. Keutamanya ke-6 yang terakhir. Saya berhenti ikut time pukul 11. Yang terakhir adalah memastikan kemampuan pemilikan rumah kediaman bagi meningkatkan kualiti hidup. Ini diminta oleh rakyat. Logical, very relevant sebab perumahan tak ada rumah macam mana nak meningkatkan kualiti kehidupan. We can talk a lot, we can present so many things, but without a house, tanpa rumah, tak akan menjadi satu kehidupan yang berkualiti. Kerajaan negeri telah melanjutkan, seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Jadi Seng Dio Anak Lelaki Kapasing, Esko Perumahan Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar, kempen Housing Ownership Campaign dilanjutkan sehingga 30 Jun 2022. Dalam kempen ini, harga-harga rumah dikurangkan sebanyak 20%. Dahulunya rumah 150,000 dijual kepada harga 135,000. Rumah yang 200,000 dijual dengan harga 180,000. Rumah yang 250,000 dijual 225,000. Yang C3 untuk Pulau Pinang, untuk Seberampai setakat 225,000. MBSP mensyaratkan kepada pemaju-pemaju supaya mengikut dasar ini. Setiap pembangunan yang mencapai 150 unit mesti menyediakan 30% rumah kos rendah dengan harga 72,000 ataupun 42,500. Tetapi kita tahu juga ada kesukaran. Bandar Batuas, Bandar Batu Kawan, Perai, harga tanah tinggi. Kalau dipaksa mereka buat 30%, tak ada siapa yang nak buat pembangunan. Lalu kita bagi option yang kedua. 20% rumah kos rendah, 20% rumah kos sederhana rendah. Rumah kos sederhana rendah mesti ikut harga ni. Rumah kos rendah ada 72,500 dan 42,500. Lagi satu option yang kita baru perkenalkan untuk kawasan-kawasan Batu Kawan, Batuas, Bukit Tajam, Perai dan Ibu Tebal, membina 40% rumah kos sederhana rendah. Jika mereka membina 40% kos sederhana rendah, tak perlu buat nombor 1, tak perlu buat nombor 2. Hanya buat nombor 3 saja. 3 pilihan diberi kepada pemaju, termasuk satu pilihan lagi,
jika mereka membuat perumahan 100% dengan harga yang didiskaun 180,000, luas lantai tidak kurang daripada 850 kaki persegi, mereka tak perlu buat satu, tak perlu buat dua, tak perlu buat tiga. Ini option. Ini option kepada pemaju-pemaju. Dan option ini memberi manfaat kepada penduduk. Kerana harga penduduk boleh memilih low cost, low medium cost. Selain daripada itu, kerajaan negeri juga telah memperkenalkan dasar-dasar baru, iaitu rent to own, sewa dan akhirnya menjadi milik sendiri. Kerana daripada pengalaman pelaksanaan dasar ini, apabila kita memilih pembeli, MBSP memilih pembeli-pembeli dan menghantar kepada perumahan negeri, mereka diberi tawaran. Tetapi kerana hutang mereka banyak atas sebab-sebab tertentu yang saya tak mahu komen dekat sini, bank tidak lulus pinjaman. Oleh itu, ada pembeli, ada rumah, tapi tak ada funder, tak ada orang yang memberi pinjaman. Ini pun juga satu masalah yang besar. Dan ia berlaku di seluruh Malaysia. Bukan sahaja di Pulau Pinang, di seluruh Malaysia. Dia ada pembeli, ada penjual, kerana kita telah syaratkan melalui dasar ini, ada rumah available for sale dan ada pembeli yang berpendapatan rendah tapi tak ada funder kerana mereka tak layak apabila dinilai oleh bank. Oleh itu kerajaan negeri memperkenalkan rent to own. Duduk dulu, tak payah fikir pasal pinjaman, bayar bulan-bulan, selepas tempoh tertentu, segala bayaran yang dibayar tadi ditukar kepada installment dan akhir sekali rumah itu akan jadi milik mereka. Inilah satu pendekatan yang sangat praktikal dalam suasana sekarang. Dalam suasana untuk menyelesaikan isu tidak ada funder tadi. Selain itu juga kerajaan negeri memperkenalkan untuk memperbanyakkan penyediaan rumah kos rendah dan kos sederhana rendah supaya pada tahun 2030 180,000 unit baru akan disediakan. Saya amat berharap jika tuan-tuan ada pandangan lain selain daripada ini yang dipaparkan, kami sedia mendengar. Saya ingin bagi lagi antara usaha-usaha yang dibuat oleh MBSP bersama dengan ahli majlis, iaitu kita telah memperkenalkan dasar membuat binaan tambahan kepada rumah kediaman yang tidak memerlukan profesional mengemukakan permohonan. Mereka boleh beli buku panduan, hanya harga tak sampai RM500. Immediate approval akan diberikan. Tapi kena ikut standard yang telah kita tentukan. Ataupun mereka boleh lantik tukang plan yang kosnya lebih rendah daripada arkitek untuk membuat drawing bagi bangunan yang mereka nak buat tambahan. Ada juga garis panduan yang kita sediakan, mereka perlu buat sketch saja. Mereka perlu buat sketch bagi saiz yang tertentu dan kita akan bagi kelulusan immediately. Itu garis panduan yang kita buat. Satu lagi garis panduan yang kita telah pun laksanakan dan akan dilanjutkan pada tahun 2022 ialah rumah kampung diberi nombor TS, bayar RM50 apabila lulus. Tak payah masuk plan, sketch dengan tangan, panggil anak-anak buat drawing sikit, bagi location kat kita, buat permohonan pada MPSP, kita bagi nombor. Kalau nak buat permohonan mengikut proses biasa, tidak kurang daripada 5,000 hingga 10,000, paling kurang untuk rumah kampung. Tapi kita hanya tentukan bayaran RM50. Itu pun apabila lulus. Tak lulus tak payah bayar apa-apa. Yang tak lulus kerana tanah bukan milik dia. Oleh itu kita tak bolehlah bagi kebenaran kalau tuan tanah tak bagi kebenaran. Itu yang kalau tanah milik sendiri, tanah milik ayah, ayah boleh sign, mak boleh sign, Tok Wan boleh sign. Tanah juga, bangunan juga adalah berada di kampung, bukan dalam kawasan yang tidak dibenarkan seperti kawasan tanaman padi dan sebagainya. Kita bagi immediate approval, buat permohonan ke Jabatan Penilaian. Lulus bayar RM50, tak lulus jangan bayar.
Itu kemudahan disediakan oleh MBSP untuk memperbanyakkan perumahan bagi penduduk seberang perai. Oleh itu, setelah sampai 1.5 jam, saya nak buka untuk soalan. Tapi saya nak buka untuk pandangan, kerana ini adalah dialog bajet. Soalan pun saya akan terima, tapi saya nak buka untuk pandangan. Bagaimana kita nak melaksanakan 6 keutamaan yang telah ditentukan melalui soal selidik. Dan sebagai food of thought, kerangka-kerangka telah pun dibuat oleh MBSP. Saya nak minta tuan polish, bagi yang terbaik, kita akan buat yang terbaik. Itu 1.5 jam telah pun habis. Saya buka untuk soalan. Dicadangkan juga adalah siaran, Cik Salihuddin memberi cadangan, adakan siaran radio RTM selama 30 minit bersama PBT yang pernah dulu diadakan. Terima kasih Cik Salihuddin. Memang MBSP sentiasa berhubungan dengan stesen Radio Mutiara dan kita telah beberapa kali keluar ke radio. Mohon agar Cik Yusof, mohon agar MBSP akan datangkan plan dan rancangan untuk mengawal kawasan didiami pendatang asing, khususnya pendatang asing yang membuka perniagaan tanpa kebenaran. Terima kasih, memang ada dalam perhatian dan saya tahu ini masalah yang kritikal pada ketika ini. MBSP bersama ahli majlis sedang membincangkan beberapa rangka dan kita akan laksanakan pada tahun 2022. Setiap projek perumahan adalah dirujuk pada MPKK kawasan dan MPKK berdekatan untuk perbincangan supaya ia tidak mengganggu aktiviti penduduk setempat serta menguntungkan mereka. Baik kalau kita rujuk pada MPKK, tetapi sebenarnya kita tertakluk pada prosedur Akta Perancangan Bandar dan Desa atau Akta 133. Kalau proses dia ada di dalam akta itu. Walaupun semasa draft rancangan tempatan yang sedang dipamerkan sekarang ini, semua orang boleh bagi pandangan. MPKK boleh mewakili penduduk, penduduk juga boleh datang bersendirian untuk memberi pandangan. Terima kasih tuan daripada MPKK yang telah bertanyakan soalan tadi. Tan Cheong Heng, rakan lama kita, Skrupam atau atasi isu banjir, kilat tamam tak nampak, dah terlepas. Tak nampak, okey. Terima kasih Cik Michael atas pandangan tadi. Ada yang banyak, ada yang saya tak dapat, saya minta maaf. Encik Muhammad Yazid, mohon sistem peparitan kampung Sungai Cenaam dinaik taraf. Baik, kita akan lihat di tapak dan akan mengusahakan supaya parit-parit itu dinaik taraf. Saya tahu kawasan kampung Cenaam ni kawasan yang rendah. Okey, Cik Rosni Rashid, setiap taman ada kawasan tadahan yang boleh dipadalamkan secara tak langsung dapat elakkan banjir. Terima kasih Cik Rosni kerana mengikuti taklimat tadi dan dapat memberi pandangan yang selari dengan pandangan kita. Kita akan lihat supaya ianya dapat dipedalamkan seperti yang dijalankan. Thank you Nasharuddin, Nur Hairuddin kerana memberi kata-kata semangat. Cik Tan Chu Ing, ini rakan ahli majlis kita, will do, but every little bit of addition and extra condition may not be welcome from planners. Ya, truly, semua cadangan baru akan ada resistance. There is a natural, to me, I accept it as a natural way of life, but we should discuss and make it positive decision and also action. Tak nampak lagi. Cik B. Ling Ong, ahli majlis, thank you for joining the program. Connectivity untuk penduduk supaya tiada ketinggalan. Certainly connectivity become ada keutamaan yang salah satu keutamaan yang dibentangkan tadi. Cik Ahmad, mohon MBSP kawal jenis pembangunan perumahan yang harga hanya mampu sangat tinggi. Tolong luluskan plan pembangunan perumahan yang mampu milik, bukan lulus rumah untuk golongan kayangan dan rakyat asing, lulus pembangunan perumahan rakyat. Dan ada lagi di bawah. Terima kasih Cik Ahmad Mahmud. Memang itulah hasrat kerajaan negeri dan MBSP, kerana kita kena lihat bahawa Malaysia adalah laissez-faire country
Tetapi walaupun laissez-faire ekonomi diamalkan di Malaysia, ada dasar-dasar untuk menyekat, to certain extent untuk menyekat supaya rumah mampu milik ini dibuat lebih banyak. Seperti yang saya katakan tadi, sasaran kerajaan negeri ada 180,000 unit akan disediakan sebelum tahun 2030. Bangunan unit baru, bukan unit yang sedia ada. Cik Arun, Syabas, thank you. Cik Arun, Cik Hafizi, Maju Jaya, thank you. Salihuddin juga bersama polis dan unit enforcement untuk atasi kesesakan dan illegal parking di kawasan taman serta di kawasan stesen kereta api. Terima kasih Encik Salihuddin. Sebab itulah kita nak kurangkan bilangan kenderaan dengan wujudnya 20 minute city, 20 minute neighborhood. Saya amat berharap masalah parking-parking di kawasan yang tidak dibenarkan dapat diatasi. Cik Jamaluddin Abdullah, solar tanpa belanja bermaksud tak perlu bayar harga solar. Betul Cik Jamaluddin, tak perlu bayar 1 sen pun, cuma bayar bulanan. Bayar bulanan bukan bayar installment, bayar bil. Tetapi anda kena berbincang dengan TNB di bawah program SARE, SARE. Jika diluluskan, antara kriteria utama Encik Jamaluddin adalah ruang atap rumah mesti cukup luas. Ini kena ikut kiraan TNB. Kalau ruang tu sempit, mungkin mereka tak luluskan. Walau apapun tak berugi, jumpalah TNB. Saya tolong kempen kat TNB pula. Cik Kamariah Ramli mohon cadangan. Ini adalah staff kita, thank you. Planner Francis Liu, MPKK Taman Sukun minta pertolongan MBSP untuk baik pulih flat yang terbekalai di kawasan Sukun Indah. Encik Francis ada JMB atau MC atau tidak? Kalau ada JMB atau MC, sila hubungi bahagian COB Majlis Bandar Surampai ataupun ahli-ahli majlis Taman Sukun, Encik David, Encik Anwar yang ada di sana, supaya kita dapat memohon peruntukan-peruntukan yang disediakan oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan bawah projek kerajaan persekutuan. Encik Harizan, ahli majlis, thank you. For study can go straight to TNB, that's right, correct. Encik Mazlidu, saya nak tahu kenapa tong sampah yang besar ditukar kepada tong sampah yang kecil. Cik Mazlidu boleh bagi tahu tak lokasi di mana? Setahu saya semua tong sampah adalah 240 MGB yang diletak sejak sekian lama. Ada 2 tong sampah. Satu berkapasiti 240 mobile garbage bin. Turai, rakan NGO yang sangat aktif bersama MBSP, rent to own is the best idea, sangat ya betul. Thank you Cik Turai, setiap kali program beliau mengikuti program ini, malahan beliau sendiri tampil untuk mengurus anjing-anjing terbiar di kawasan Perai. Terima kasih Cik Turai. Siti Fatimah Zainal, MPKK Kampung Baru Alma ingin sekali mencadangkan dalam usaha MBSP mengurangkan populasi penempatan pelupusan sampah, diharap dapat meningkatkan pengusaha industri beg kertas dan lain-lain pembungkusan. Ini adalah upcycle program. Kalau Cik Siti Farihah MPKK Kampung Baru boleh berhubung dengan ahli majlis ataupun berhubung dengan unit Eco Community MBSP, kita akan mengajar, kita akan bagi pelatihan kepada penduduk untuk menghasilkan barangan yang seperti yang dicadangkan tadi. Kita panggil upcycle. Next. Lilis Suryati, keselamatan jalan raya tuan-tuan. Betul, keselamatan jalan raya adalah satu perhatian yang perlu diberi perhatian. Pothole, kalau pothole jalan MBSP kita akan repair secepat mungkin, paling lewat pun dalam masa 3 hari, tapi kita promise 24 jam. Kalau tak sempat pun dalam 3 hari kita akan repair pothole. Tapi kalau jalan MBSP, kalau jalan JKR kita akan maklumkan kepada JKR. Dr. Khairul Yusof, pembincangan terbaik tim MBSP. Thank you Dr. Khairul. Kata-kata semangat. Dan Cik Harizan, ahli majlis. Boleh info aduan segera kepada mana-mana ahli majlis. Thank you. Thank you for the support. Replying to Ahmad Mahmud. Replying to Cik Rahman, value. Papan tanda larangan merokok dan minum arak masih belum dipasang di taman permainan. Dah lama kami pohon. Encik Rahman, taman permainan mana? Kalau boleh bagi secara detail, kita akan usahakan.
Encik Muhammad Sahar mohon pembinaan Dewan Masyarakat di Taman Intan Delima Batu Kawan. Kawasan Batu Kawan masih dalam pembangunan dan memang PDC ada perancangan. Saya harap Encik Muhammad Sahar bersabar. Walaupun kami akan bawa perkara ini kepada PDC untuk dilaksanakan. Tadi Cik Tan Cheong Heng, selamat pagi Datuk Bandar Skru Pam untuk atasi isu banjir kilat Taman Permai Jaya Bukit Menjajam akan siap pasang bila? Kejuruteraan dah siap ke Skru Pam? Ini detail, saya kena minta maklumat detail lah. Kita akan mesej pada Encik Michael bila dia akan siap. Next, teruskan. Cik Abdul Rahim, apa tu? Okey. Setiap projek perumahan hendaklah dirujuk pada tadi saya dah jawab. Okey, next, teruskan. Siti Fatimah Zaino tadi saya dah jawab. Bawa lagi. Cik Turui tadi saya dah jawab. Dah jawab tadi. Teruskan lagi. Ahli Majlis YB Sati Semeniandi, YB Bagan Dalam, terima kasih kerana mengambil bahagian YB. Datuk Bandar meneruskan tradisi Town Hall ini post pandemik. Saya harap Batus Fringe Festival diteruskan dengan memberi keutamaan kepada komponen tradisi tempatan. Adakah bajet BFF telah diperuntukkan untuk tahun ini? YB Satis, kita lihat kita akan peruntukkan secara token dulu, dan kalau memang suasana pada tahun 2022 membenarkan kita mengadakan festival antarabangsa Batus Fringe Festival, kita akan wire daripada peruntukan-peruntukan yang lain. Okey, Encik Hajar Long, terima kasih YB. Encik Hajar Long, penambahbaikan Dewan-Dewan MBSP perlu diselesaikan dengan cara yang baik. Permohonan sudah 2 tahun tak dapat apa-apa keputusan. Encik Hajar Long, Dewan MBSP kita offer kepada JKK untuk urus. First priority. Second priority kepada Persatuan Penduduk. Individu tak boleh mengurus dewan. Tapi kalau ada masalah tentang mana-mana dewan yang rosak, pembaikan besar seperti bumbung, bocor dan sebagainya akan dibaiki oleh MBSP. Tetapi kalau pembaikan kecil seperti lampu tak menyala, itu akan dibaiki oleh mereka yang menguruskan bangunan tersebut, iaitu JKK ataupun Persatuan Penduduk. Encik Omar, pihak-pihak MBSP memastikan tong sampah diletak di kawasan kampung diganti dengan baru kerana terdapat tong yang telah rosak. Betul, Encik Omar, memang tong sampah kita tak tahan lama. Tahun ini, tahun 2022 kita sediakan peruntukan untuk beli yang baru. Tong sampah ni kita paling lama boleh tahan adalah 3 tahun saja. Kita kena tukar selalu. Saya tengok jalan Pematang Pauh ada rosak, beberapa jalan kampung lagi ada rosak. Kita akan sediakan peruntukan tahun 2022 untuk membeli tong yang baru. Bagaimanapun saya berharap penduduk-penduduk kurangkan sampah. Kerana bila sampah tu banyak, terutama sekali sampah yang berat, dia akan merosakkan tayar. Tong MGB kita dibuat daripada PVC, dia tak rosak secara mudah, tetapi yang rosak adalah tayar. Tayar dia rosak kerana sampah tu terlalu berat. Harap kerjasama penduduk supaya mengurangkan sampah. Okey, Dr. MPKK saya memberi, Dr. Khairul MPKK sentiasa memberi kepercayaan kepada MBSP, namun kepercayaan hanya akan dikembalikan dengan tindakan dan pihak BBT. Kepercayaan tim Datuk Daim diyakini oleh akan berjaya. Terima kasih Dr. Khairul atas sokongan dan kata-kata semangat. Encik Muhammad Hafiz, Encik Azfaliza, Far Far Away. Far Far Away. Ada satu tajuk, a very beautiful song, I can remember, Far Far Away. Mohon diperbanyakkan pusat atau tong kita semula di kawasan Seberang Jaya, terutama kawasan sekitar Masjid Seberang Jaya. Tong kita sediakan, tetapi MBSP tak akan perbanyakkan, minta maaf. Kita nak dikurangkan sampah. Di tepi jalan kita sediakan 2 tong MGB berkapasiti 240 liter.
kita tak akan perbanyakkan. Kerana kalau kita perbanyakkan, akan lagi banyak sampah yang datang. Itu bukan cara pendekatan yang betul. Tetapi kita minta penduduk kurangkan sampah. Tong kita semula kena ada jawatankuasa masjid ataupun JKK yang menjaga. Kalau tidak, dia akan bercampur aduk dengan berbagai-bagai barangan dalam tu. Walaupun saya ucapkan terima kasih atas cadangan tadi, boleh berhubung dengan BSP untuk dapat penjelasan yang lebih lanjut. Siti Farah Zainul, ahli MPKK selaku setiausaha, saya pun dah banyak kali bawa usul secara berulang-ulang dalam minit mesyuarat. Memang ada tindakan berkala dari MSP, tapi keadaan banjir masih belum terkawal. Saya setuju. Memang saya boleh bilang di Subang Perai Utara ada 5 kawasan banjir. Saya tahu di Subang Perai Tengah ada 15 kawasan banjir. Di Subang Perai Selatan juga ada 5 kawasan banjir. Memang dalam kawalan MBSP, seperti yang saya katakan tadi, pendekatan konvensional tidak boleh menyelesaikan banyak masalah. Kita buat longkang, kita buat monsoon drain, tetapi nak keluar ke laut tak boleh. Ayak laut dengan ayak longkang sama parah. Sebab itulah kita perlu pada tahun 2022, saya berharap pendekatan ini proaktif dengan mengawal secara natural ni dapat mengurangkan banjir. Saya faham masalah anda dan saya tahu, tadi saya ulangi, 5 di utara, 15 di tengah dan 5 di selatan adalah kawasan from flood area. Pendalaman muara Sungai Juru, ya, Sungai Juru yang terkait dengan titik panjang Sungai Rambai. Sungai Juru di bawah kawalan JPS, kita boleh bawa dalam mesyuarat apabila ada mesyuarat-mesyuarat di peringkat negeri. Cik Muhammad Salmah, alhamdulillah perancangan kini oleh MBSP Datuk Bandar, thank you atas semangat. Cik David, thank you for the thumbs up. Cik Ali Majlis, Cik Chi, thank you. Rachel for joining us. Cik Siti Farihah, kalau tak silap saya kos permohonan penyelenggaraan ini telah diluruskan oleh YB Chong In sebanyak hampir setengah juta tapi masih belum dilaksanakan oleh pihak MBSP. Betul, kita akan semak balik, tapi kalau dah ada peruntukan memang kita laksana. Hanya sekarang ini pandemik, essential service itu kontraktor kena memohon dengan MITI untuk bekerja. Itu adalah kekangan-kekangan yang berlaku pada tahun sudah dan tahun ini. Bagaimanapun perhatian serius diberikan kepada infra yang perlu disediakan. Cik Jamaluddin Abdullah, cadang wajibkan tong kita semula di setiap pusat MPKK. Bagus, satu cadangan yang baik. MPKK kena jaga. Cik Lili, bagaimana bajet ini cakna pelbagai golongan rakyat. PWD, wanita, kanak-kanak, pekerja, warga emas macam rancangan perumahan. Ya, terima pandangan ini, Tuan Mazlida. Bagaimana dengan rumah yang berdekatan dengan sungai, banyak tanah runtuh disebabkan banjir dan hujan. Saya harap dapat dibantu. Kalau boleh bagi lokasi, kita akan usahakan. Kalau bukan bawah bidang kawasan MBSP, kita akan bawakan kepada pejabat daerah dan tanah untuk selesaikan. Encik Mak Yazid Abdul Karim, saya sangat setuju dengan Siti Farihah sebab masih terdapat ramai peniaga makanan yang berterusan menggunakan plastik untuk membungkus makanan yang dijual. Seharusnya ditingkatkan penggunaan kertas sekaligus mengurangkan pencemaran. Terima kasih, satu pandangan yang sangat baik. Saya setuju sangat-sangat. Cik Nah Razika, MPKK Taman Siakap minta MBSP perbanyakkan tempat untuk membuang sampah. Baik, terima kasih. Tadi dah saya jelaskan. Cik Teo Siang Hui, Matan Ali Majlis, thank you for joining us. Penggunaan kotak makanan polister masih berleluasa. Terima kasih atas maklumat. Kita akan pertingkatkan penguatkuasaan ini. Sebenarnya tak boleh ada lagi polystyrene di gerai-gerai makanan MPSP tidak dibenarkan. Untuk gerai makanan MPSP tidak boleh ada pembungkus makanan polystyrene. Manakala di gerai-gerai makanan lain, mereka tidak digalakkan untuk menggunakan polystyrene bagi membungkus makanan. Tahniah, saya tengok Encik Teo Siang Hui atau Cikgu Teo telah pun divaksinkan di SPICE baru-baru ini, dan tahniah juga kerana telah menerima peringat pada hari lahir Tibati yang lalu. Sekui MBSP menyembur ubat membunuh rumput sehingga sayur yang saya tanam lebih daripada 2 kaki dari tebing longkang pun disembur mati. Kalau ahli keluarga saya mati akibat termakan sayur yang kena ubat, MBSP akan dituduh
boleh bagi lokasi Mr. Kui, tetapi jangan tanam sayur di kaki lima jalan. Kerana kaki lima jalan bukan tempat untuk tanam sayur. Walaupun bagi lokasi, kita akan lihat apa yang sebenarnya berlaku di lokasi. Cik Umar Riza Abdul, pengarah kita, wujudkan skim penyusunan semula kampung bagi memastikan masalah banjir di kampung dalam bandar dapat diatasi. Terima kasih atas cadangan. Kita akan bincang lebih detail. CEO Penang Green Council, Ms. Josephine, thank you for supporting us. Menyokong sepenuh dan bersedia bekerjasama dengan MBSP ke atas fokus target MBSP, terutama dalam usaha menangani perubahan iklim. Waste industry policy boleh digunakan dan melaksanakan konsep circular economy. Kami bersedia menyokong MBSP. Tahniah kepada Datuk Bana. Thank you Ms. Josephine, CEO Penang Green Council. Kerana baru-baru ini MBSP telah bekerjasama dengan Penang Green Council dalam Sea Circular, iaitu satu program untuk memastikan melihat bagaimana keciciran sampah plastik ke dalam lautan yang mencemarkan lautan. Dan MBSP Pulau Pinang adalah bersama Selangor adalah dua negeri yang dipilih oleh UNEP, United Nations Environmental Program, untuk memberi grant bagi kajian ini, dan MBSP adalah PBTD yang terpilih bersama dengan Penang Green Council. Terima kasih Penang Green Council. Nazir Arsyad minta MBSP trim atau buang pokok sepanjang jalan sepadan Penang Perak. Okey, tim Selenggara sila ambil maklum perkara ini. Siti Farihah Zainal, upcycle, baik Datuk, maklum balas amat dihargai, thank you. Cik Turai, banyak kenderaan berat seperti lori dan kontainer masuk kawasan taman perumahan dengan alasan hantar barang di shop lot dan kilang. Kenderaan berat ini merosakkan jalan kawasan taman. Masalahnya banyak berlaku di kawasan perumahan yang lama. Perlu fikirkan satu kaedah untuk menangani masalah ini. Terima kasih Cik Turai atas pemakluman ini. MBSP bersama dengan PDRM akan memperketatkan kawalan dan pemantauan, tetapi sebenarnya skim-skim lama ini perlu dilihat pendekatan yang lain. InsyaAllah kita akan ada lagi program-program berbincang untuk bagaimana menyelesaikan isu ini. Albert, thank you for the thumbs up. Cikgu Teo, syabas. Thank you, Cikgu Teo. Bailon Tam, my Facebook friend. Micro planning regarding bulking building design is safe on green building features. Reduce energy consumption, green and landscape percentages, waste segregation and green infrastructure within the building also important. Can we have more requirement to building design itself toward green features? Thank you. That is a very good idea. We will try to come up with a policy, friendly policy that can be accommodated by the industry. Rose Azrina, thumbs up, 2 kali thumbs up. Thank you very much. Dan lagi banyak. Cik Abdul Rahim, parking untuk kenderaan berat berdekatan kawasan perumahan perkampungan, sama seperti isu tadi. Cik Gunalan meminta pihak MBSP membuat tinjauan ke atas pembuangan sampah haram. Betul, kita tubuh unit bahagian keselamatan komuniti untuk melihat isu-isu sampah haram. Dan sekarang ini beberapa sekatan jalan raya telah dibuat. Bagi lori sampah yang tidak ada permit bawa sampah, mereka akan ditahan. Thank you Wabi Satis dan Cik Noor Yusof. Tahniah MBSP atas usaha baik. Cik Turai, thank you very much. Okey, saya tak dapat mengambil semua soalan lagi kerana Wabi Jadib telah pun ada di MBSP untuk membuat acara penutup. Teruskan memberi pandangan dan kita akan lihat pandangan-pandangan ini. Saya ada pelapor-pelapor yang menulis laporan untuk diambil tindakan. Satu lagi saya nampak Cik Tahwah, Tahwah. Tahniah kepada MBSP kerana kerja kutip sampah sangat baik, memuaskan. Terima kasih atas soalan-soalan, atas pandangan yang baik.
Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf saya tak dapat ambil semua sekali kerana masa yang terhad. SOP bagi pandemik ini juga kita perlu hadkan kepada 4 jam sahaja berada di pejabat. Oleh itu saya terpaksa pendekkan program ini. Khususnya saya serahkan kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Baik, terima kasih yang diucapkan kepada bahagia Datuk Bandar MBSP yang telah menyempurnakan sesi Town Hall Dialog Bajet MBSP 2022 pagi ini dengan sesi taklimat iaitu aspirasi penduduk Seberang Perai untuk tahun 2020 dan seterusnya sesi aspirasi bersama dengan penduduk Seberang Perai sebentar tadi. Terima kasih. Hadirin sekalian, teruskan bersama-sama dengan kita seterusnya untuk kita meneruskan atur cara sesi Town Hall pada pagi ini dan sebentar lagi kita akan menerima ketibaan Yang Berhormat Esko Kerajaan Negeri iaitu Yang Berhormat Tuan Jagdish Singh Deo Anak Lelaki Karba Singh yang akan hadir dalam sesi penutupan sesi Town Hall Dialog Bajet MBSP 2022 pada pagi ini. Terus saja bersama dengan kita, jangan ke mana-mana. Hadirin sekalian. We just finished 1.5 hour. Ya, hadirin sekalian, kita menerima ketibaan Yang Berhormat Tuan Jagdish Singh Deo Anak Lelaki Karba Singh Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang pada pagi ini dalam sesi Town Hall Dialog Bajet 2022 secara virtual. Nak zoom out, zoom out, okey. Zoom out, okey. Nampak tak? Turun sikit. Hadirin yang dihormati sekalian, Yang Berhormat Tuan Jagdish Singh Deo Anak Lelaki Karba Singh Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang merangkap pengurusi Jabatan Kuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan, Perancangan Bandar dan Desa. Yang berbahagia Datuk Zubaya Haji Rozali Haji Mahmud, Datuk Bandar Majlis Bandar Seberang Perai. Yang berbahagia Datuk Azhar bin Haji Arsyad, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Pembangunan. Yang dihormati Encik David Marshall, Anak Lelaki Park Northern, Ketua VIP, dan yang dihormati Encik Muhammad Suzuki bin Ahmad, Ahli Majlis BSP, juga Ketua VIP. Yang Musa Puan Engineer Haji Rusnani binti Haji Mahmud, Setiausaha Bandaraya BSP. Yang Musa Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Berkanan BSP dan seterusnya tuan-tuan perempuan, para hadirin yang dihormati sekalian. Kita bersyukur pada pagi ini kita dapat mengadakan sesi Town Hall Dialog Bajet MBSP 2022 secara virtual di Facebook MBSP dan kita pada pagi ini terlebih dahulu ingin mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Esko Kerajaan Negeri dan kita kesudian hadir dalam sesi Dialog Bajet pada pagi ini. Dan untuk makluman Yang Berhormat, kita telah selesai mengadakan sesi dialog bajet pada pagi ini dengan taklimat oleh Yang Berbahagia Datuk Bandar, iaitu taklimat berkenaan dengan aspirasi penduduk Seberang Perai untuk tahun 2022 dan telah membaca komen-komen
dan cadangan serta pandangan dari penonton ataupun warga Subang Perai serta yang telah memberi maklum balas kepada penonton dalam sesi ini dan mendapat sambutan yang amat baik sekali dari warga Subang Perai. Terima kasih diucapkan. Baik, seterusnya majlis ingin mempersilakan Yang Berhormat Sekretariat Negeri untuk menyampaikan ucapan penutup sesi Town Hall pada pagi ini. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Terima kasih. Salam sejahtera, selamat pagi pada saudara pengacara majlis pada pagi ini. Kepada yang bahagia Datuk Bandar Raya Datuk Rozali daripada Majlis Bandaraya Seberang Perai, di mana saya berada pada pagi ini untuk buat acara penutupan sesi dialog berkenaan bajet Majlis Bandaraya Seberang Perai tahun depan yang begitu penting sekali. Hari ini in fact saya ingat saya beri perhatian penuh kepada portfolio saya di bawah kerajaan tempatan. Ini Datuk Bandar yang kedua yang saya ada acara pada pagi ini. Tadi saya ada dengan Majlis Bandaraya Pulau Pinang dengan Datuk Yu Tong Siang. Di mana apa yang berlaku, kita membuat pembukaan satu pasar awam yang ditutup sudah pun 7 hari. Memandangkan ada kes-kes COVID di situ. Itu bukan kes pertama kita tegas dalam usaha kita terhadap menangani dan memerangi COVID-19 kerana itulah keutamaan kerajaan negeri sekarang. Di mana di bahagian seberang pun ada pasar-pasar yang saya telah pun hadir dengan yang bahagia Datuk Bandar untuk buat penutupan ataupun pembukaan setelah semua prosedur diamal dan diikut yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Tetapi berbalik kepada apa yang sedang berlaku, mengapa saya sebut itu tadi, mungkin ingin saya beri sedikit perspektif. Kerana sesi dialog pada pagi ini perlu diadakan secara talian. Kerana peperangan kita terhadap COVID. Tiada kompromi terhadap COVID itu. Dan kita tidak ada pilihan tetapi menggunakan teknologi baru untuk teruskan dengan kerja. Itu perlu buat. We must understand that this war against COVID is ongoing. And we must use and embrace all the technology possible that we have to overcome it. And COVID must not stop our economy whilst we are concentrating on ensuring public and health security. We also want to rise economically. Dan apabila kita hendak buat keseimbangan antara kedua-dua itu, for me, kesihatan yang terpenting. So, unfortunately, kita tak boleh berduduk bersama, tetapi saya difahamkan ramai yang ada di atas talian. Kita, from what I understand, even Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan agensi-agensi lain pun ada di atas talian. Selain daripada MPKK kita, banyak dan ramai, dan juga semua warga Seberang Perai. Saya begitu gembira kerana usaha ini berlaku dalam pandemik ini. Tetapi gembira saya nyatakan dan saya harap, saya ulangilah sekali lagi bahawasanya kedua-dua Majlis Bandaraya, kedua-dua Datuk Bandar saya melalui pimpinan mereka akan terus tegas kerana itu adalah selaras dan selari dengan apakah visi, objektif, misi kita. It is part and parcel of us, our objective to be very firm in this war against COVID. No compromise on that. So, both the mayors have been requested to continue. Kita patut terus dengan pemantauan agar ada pematuhan SOP. Saya mula dengan isu ini kerana ini isu yang terbesar. Dan gembira saya nyatakan, kita hampir sampai 2 juta jumlah pemeriksaan di bahagian pulau dan juga di bahagian seberang oleh kedua-dua Majlis Bandaraya. Dan bukan senang kerana tenaga kita terhad, tetapi ia sudah pun dibuat. Dan juga bersama agensi lain seperti terutamanya Polis Diraja Malaysia dan agensi-agensi penguatkuasa lain, Rela, Bomba, of course the most important Kementerian Kesihatan, kita dapat lihat hasil.
2 hari berturut di Pulau Pinang kita ada 2 digit. And touch wood, berdoa kita, first of all bersyukur kita dapat 2 angka untuk 2 hari berturut, tapi kita berdoa ia boleh berterusan. Dan saya percaya dengan pimpinan semua Datuk Bandar, kedua Datuk Bandar saya, dengan semua ahli-ahli majlis yang turut hadir. Secara fizikal saya ada Encik Suzuki dan juga Tuan David di sini, dan I understand semua yang lain sedang menonton secara talian. We can win this war against COVID, but we have to continue to be firm. We have to continue to be firm. Perlu kita tegas terus di dalam pematuhan kepada SOP, pada rakyat Pulau Pinang, khususnya sekarang saya di seberang. And of course, saya menyeru dan merayu kepada semua yang belum daftar diri untuk divaksin, sila tampil ke hadapan. Kerana itu tanggungjawab kita. Sometimes I always say prevention is by way of complying with SOP, and then there is cure. But technically, it should be prevention and more prevention, because cure comes when you get it. So before you get it, go and get your vaccine. Saya harap boleh difaham. Ini adalah tugasan ataupun kebertanggungjawaban kita sebagai rakyat ataupun manusia, kerana seluruh dunia dilandai ini. Sebelum vaksin sampai, kita tanya-tanya di mana vaksin. Vaksin sampai, kita dari kerajaan tanya-tanya mana mereka yang belum daftar. So we have that responsibility. Come forward. Very important. Of course, coming back to the matter at hand, saya berada di sini di seberang perai bersama Datuk Bandar saya di sini untuk seperti mana saya nyatakan buat closing untuk dialog pada pagi ini. I'm very happy to be here. Seperti mana saya nyatakan, seberang perai melalui pimpinan Datuk Rozali mempunyai satu visi yang begitu long term, jangka masa yang panjang. Tetapi juga ada jangka masa sederhana dan juga jangka masa pendek. Dan yang penting apabila kita buat perbincangan dialog budget MBSP 2022, iaitu untuk tahun depan, segala yang telah diperincikan di dalam pelbagai dokumen dan program yang telah pun diaturkan oleh Datuk Bandar dan seluruh pasukan beliau, perlu kita ambil kira di dalam keadaan semasa, iaitu pandemik COVID-19. Because itulah cabaran terbesar kita. Saya telah nyatakan sebelum ini, saya nyatakan pada pagi ini. Of course, dengan berita baik sedikit, kita dalam keadaan 2 angka di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang untuk 2 hari berturut. Bukan di Malaysia. Malaysia naik kepada 5,700. So, dia masih berada dalam keadaan beribu. So, itu bermaksud kita tidak boleh leka. Kita tidak boleh ambil rendah ataupun ringan cabaran ataupun peperangan kita terhadap COVID-19 yang masih sedang berterusan. We have to continue with this. Let us not be complacent. Let us not sit back thinking that there's two digits, now we can take a break. No. Kita hendak jadikannya 1 digit ataupun kosong sekali. Pernah kita buat. Lebih daripada 100 hari. Tahun sudah. Dan saya yakin dengan ketegasan daripada semua agensi penguatkuasa dan juga dengan kerjasama rakyat, kita boleh capai itu semula. Dan kepada semua yang terlibat dalam sesi dialog pagi ini, saya difahamkan ada beberapa ratus yang begitu baik sekali, di mana selain daripada itu, sememangnya input yang telah pun diterima sejak ia dilancarkan adalah hampir 360 pandangan dan maklum balas. Selain daripada apa yang kita bincang pada pagi ini, which is a very good number, thank you, because your input is very important as to the future here in Seberang. Begitu penting pandangan dan input kita untuk membantu dalam hala tuju kita di bahagian seberang perai. Of course, apapun yang sedang dibuat, yang terpenting keutamaan perlu diberikan kepada pandemik.
Tetapi secara kita ada satu dokumen penting yang perlu kita berlandaskan, iaitu Penang Vision 2030, di mana kita ada 4 tema utama, iaitu untuk meningkatkan daya huni sebagai peningkatan kualiti kehidupan, menaik taraf ekonomi kita untuk juga meningkatkan pendapatan rakyat kita, perkasakan rakyat untuk meningkatkan penyertaan mereka dalam program-program kita, dan melabur dalam persekitaran infrastruktur dan kemudahan awam untuk sekali lagi pertingkatkan daya tahan dalam semua keadaan, especially keadaan semasa. So I think that's the umbrella now is the pandemic that we're in. And these visions are still extremely relevant. Maybe that vision saw if something like this happened. So we have to prepare to continue this fight. And I am very confident kita boleh buat. Saya begitu yakin kita boleh buat sedemikian rupa. Mengikut tema-tema yang telah pun digariskan oleh pihak Majlis Bandaraya Seberang Perai. Saya tidak mau ambil terlalu banyak masa. Cuma terima kasih kepada semua rakyat yang melibatkan diri dalam sesi dialog ini, dan haraplah pandangan mereka akan diambil kerana kita satu kerajaan telus dan terbuka. Oleh yang demikian, kita akan selalu berganding bahu dengan rakyat kerana apa pun kita hendak buat adalah demi rakyat. Kita hendak pastikan perkhidmatan ataupun penyaluran perkhidmatan kita sebagai kerajaan negeri, sebagai pihak berkuasa tempatan sampai kepada rakyat secara cepat, secara efisien. Itu yang terpenting. Saya telah pun nyatakan pada Datuk Bandar di sini juga di bahagian pulau, dan mereka committed untuk pastikan objektif kerajaan negeri tersebut akan kita capai. Dan of course, coming back again, one very important thing is that because of the pandemic, walaupun kita sudah pun buka untuk dapat pandangan maklum balas daripada pihak rakyat, and I think on the budget, sudah beberapa bulan sekarang, 2 bulan, tetapi I think ada permintaan daripada pihak Datuk Bandar sendiri supaya kita dapat pertimbangkan untuk dilanjutkan kerana menurut undang-undang ada tempoh masa, dan kita tiada masalah dengan itu. Berkenaan dengan budget, of course today was a dialogue. Tetapi lagi satu dokumen penting ingin saya beri sedikit maklum balas pada pagi ini kerana saya ada di seberang, adalah rancangan tempatan Seberang Perai, di mana Seberang Perai menerajui bahagian pulau dari segi timeline, garis masa dia. Kerana kita sudah pun hampir akhir, sebenarnya apa yang diperlukan menurut Akta Kerajaan Tempatan, Local Government Act, untuk membenarkan pendapat dan dialog dengan pihak awam pada 11 Jun. Dan apa yang berlaku, ada satu permintaan oleh pihak Majlis Bandaraya Seberang Perai sama ada kita boleh lanjutkan tempoh masa ini. Dalam pandemik ini, apa yang kita hendak, sebelum pandemik ini, apa yang kita hendak lihat dalam penggubalan rancangan tempatan sebegini rupa di Seberang Perai, sememangnya adalah pandangan dan input daripada rakyat, kerana ia adalah untuk rakyat seperti mana saya nyatakan. So, unfortunately, malangnya dalam keadaan sekarang, terutamanya lockdown penuh sekali lagi, sudah sekarang akan jadi satu lagi tempoh 2 minggu, so ia akan jadi 28 hari. Dan sebelum itu kita ada perintah kawalan pergerakan pelbagai jenis. Ini semua menghadkan rakyat datang dan beri pendapat dan pandangan mereka. So kita faham bahawasanya kita perlu beri lebih ruang kepada mereka. Dan oleh yang demikian, Kerajaan Negeri Pulau Pinang dalam mesyuarat Exco terbaru-baru ini telah membuat putusan bersetuju untuk melanjutkan kepada 9 Julai, iaitu 1 bulan lagi. Dan kita harap dengan pelanjutan masa ini lebih
pandangan, input dan sebagainya kita dapat terima untuk kita pertimbangkan sebelum ia dimuktamadkan. Yang mana kita harap dapat dibuat secepat mungkin. So as I said, we are very open. We want to hear your views. Unfortunately, with the pandemic, the lockdown, the various types of MCOs, it has deterred many from being able to come out, because that is the whole idea of lockdowns and MCO can't. So you have to only come through our online portals and so forth. Tapi untuk membolehkan lebih masa kepada semua, kita lanjutkan. We are going to extend the time frame of views to be received according to the law by the people to the 11th or rather the 9th of July, which is a 1-month extension. Jadi dengan kata-kata itu, ingin saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Datuk Bandar saya, Datuk Rozali, yang selalu saya nyatakan begitu visi dia begitu baik sekali dengan pelbagai perancangan untuk bahagian seberang. Kita lihat bagaimana pesat ia sudah maju di bawah pimpinan beliau, dan we hope that you will continue with your good work for all Penangites, in particular all the people here in Seberang. Kita yakin dan pasti beliau akan teruskan perkhidmatan untuk semua rakyat Pulau Pinang, khususnya di bahagian seberang, dan kita harap perbincangan dan dialog yang diadakan dan juga untuk bajet tahun depan dan juga untuk rancangan tempatan di bahagian seberang akan diselesaikan dengan sempurna, dengan kualiti yang terbaik bagi manfaat dan faedah rakyat, khususnya di bahagian seberang perai. Sekian, terima kasih. Thank you very much. Ya, demikianlah tadi hadirin sekalian ucapan penutupan sesi Town Hall Dialog Bajet MBSP tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Tuan Jagdish Singh Deo, Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat di atas kesudian hadir dan seterusnya menyampaikan ucapan penutup sementara tadi. Terima kasih juga diucapkan kepada Datuk Bandar MBSP, ahli-ahli Majlis MBSP serta Usaha Bandaraya dan ketua-ketua jabatan yang telah sama-sama menjayakan majlis pada pagi ini. Tidak dilupakan juga kepada warga seberang perai sekalian yang telah mengikuti sesi pada pagi ini secara virtual di FB MBSP. Dan seterusnya hadirin sekalian ialah sesi fotografi bersama dengan tetamu terhormat. Silakan.